Bermula ahli tasawuf iaitu orang yang menyuci hati, membersih hati, tangzihul qalbi, bersih hati anis sifatil mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak. Lepas pada ia buat sifat tamak, hubbud dunia, waktu baikkan sifat asad deki, waktu baik sifat ria, waktu baik sifat ujung, waktu baik sifat takabur, waktu baikkan sifat somau, waktu baiklah hati. Lepas tu serta menghiasi dan mengelak hatinya. Dia mencomel hati, waktu baik hubbud dunia, waktu baik tamak dunia, waktu baik, maka dia pasal hati dia, dia hiasi dalam hati dia, dia berjangaklah hati dia dengan sifat-sifat yang mamduhah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada bicara masalahnya bombing Bahrain, Ardul Bahrain. Dikatakan muqirran li kasiri min qabaili Rabi'ata. Satu bombing yang ketetapan bagi kumpulan dan puak-puak bagi Rabi'ah. Jadi selepas daripada dihantarkan satu wufud daripada Bahrain pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saat itu berislam lagi pula yang dititahi oleh Munzir. Tapi selepas daripada Munzir itu wafat, selepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka daripada keluarga-keluarga dan orang-orang Bahrain saat itu kebanyakan jatuh murtad, jatuh agama, tolakkan agama Islam. Tengok. Jadi berkata malaikatnya daripada Al-Jarud. Adapun Fu Abdul Qais dengan sebab hemoh tingginya semangat bagi Jarud, walaupun orang Bahrain semua jatuh Islam, tapi kumpulan Jarud dan pula dengan kepentingan Jarud, dia tak jatuh Islam dah. Adapun Abdul Qais dia turutkan Jarud, dia tak turut masalah Islam ataupun jatuh Islam ataupun tolak Islam. Bahkan mereka itu berpegang teguh dengan Islam itu. Tengok. Fajtama'at Rabi'atu bil Bahraini. Maka berhimpun dan berkumpul oleh kumpulan Rabi'ah. Jangan lupa asal. Asal bombing Bahrain, orang panggilkan dan Ardul Bahrain, adalah bombing Bahrain itu asal saat itu muqiran, yakni satu bombing yang ketetapan li kasirin min qabaili Rabi'ah. Yakni orang panggil bombing ketetapan dan mendiami daripada puak-puak dan kabilah-kabilah Rabi'ah. Tapi selepas daripada Munzir tu mati, kebanyakan Rabi'ah ni kumpul jatuh Islam. Tolak Islam. Fajtama'at Rabi'atu bil Bahraini. Maka berkumpul dan berhimpunlah oleh kumpulan Rabi'ah bil Bahraini, dengan suatu negeri yang bernama Bahrain. Berkumpul tahap apa? Al-riddati. Tu berhimpun di atas pakat jadi murtad. Jatuh murtad, jatuh agama, tolak Islam. Keluar daripada Islam. Ini kebanyakan daripada fok-fok dan kabilah-kabilah Rabi'ah yang duk bertempat dan mendiami di Bahrain. Malaikat tak berkumpul jatuh Islam, tolak Islam, murtad saat itu malaikatnya illal jarudah, malaikat Jarud sore. Yang kemudian Jarud ni pun daripada kabilah bagi Rabi'ah juga, tapi dia tak tolak Islam. Walaupun Munzir tu mati, walaupun Rasulullah tu wafat, maka dia tak tolak. Dia pegang teguh dengan Islam. Adapun kebanyakan daripada fok-fok Rabi'ah, kabilah Rabi'ah ni tolak Islam. Selepas pada mati Rasulullah, mati Munzir, mereka saat ni kembali kepada agama asal, ialah al-kufru, yakni agama kufur, yakni murtad semula. Wa man ma'ahu, dan mereka yang sabitlah ia Yaman. Wa man ma'ahu, yakni wa man sabata ma'ahu, dan mereka yang sabitlah Yaman. Orang panggil man tu, orang panggil man mausul. Maka wajib kita kena takdir sila aid dia tu jumlah fi'liyah tu. Nak takdir waman kainun tak boleh. Nak takdir waman kainun waman mustaqirun tak boleh. Dia nak takdir jumlah fi'il. Waman sabata ma'ahu, dan mereka yang sabitlah ia Yaman ma'ahu, sertanya serta al-jarudi. Orang sekali dengan Jarud ni dia tak jatuh Islam. Pengikut-pengikut daripada Jarud tu, Jarud kata dah dulu fa innahu jama'ahum hina ma qalu law kana Muhammadan nabiyyan lam yamut.
tak mati. Maka berkata Jarud bagi mereka itu, ta'lamu annahu kana lillahi anbiya, bagi Allah Taala dulu tu nabi-nabi, tapi nabi dulu pun mati. Lepas tu Nabi Muhammad pun mati macam nabi-nabi dululah. Deh. Lepas tu Jarud kata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun Muhammad tu mati semacam nabi-nabi dulu, aku akan beriman teguh dan tetap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kan? Lepas daripada Fuad Rabi'ah di Bahrain tu pakak jatuh murtad, jatuh Islam, tolak Islam, klik kepada agama kufur semula. Wa kharajal Haltamu ibnu Dabi'ata, dan telah keluar daripada Bahrain. Wa kharaja ay minal Bahrain. Siapa dia? Al-Haltamu, uli Hatam ibnu Dabi'ata, anak bagi Dabi'ah, min Bakrin, daripada Abi Bakrin. Maka masalahnya Hatam ni Ibnu Dabi'ah, dia daripada anak cucu Bakrin ibni Wa'il, anak bagi Wa'il. Bakar tu anak bagi Wa'il. Fajtama'a ilaihi, tika Hatam tu baik daripada Bahrain Ibnu Dabi'ah, patu pakak berimpung gi kepada Jarud sani. Fajtama'a ilaihi, maka berkumpul dan berhimpung ilaihi, kepadanya, kepada Jarud dan man ma'ahu. Selepas pada Hatam tu baik daripada Bahrain, maka fok-fok kafir musyrikin dan kebanyakan daripada fok murtadin pun tahu kata Hatam ni satu pembesar daripada Bahrain juga. Hatam keluar pada Bahrain, maka pakak berkumpul kepada Jarud sana itu kathirun, oleh kebanyakan. Perhati molek, jangan ada jenera. Oleh kebanyakan minal musyrikin, daripada kafir-kafir musyrikin. Gapo kafir musyrikin? Yakni kafir yang bersyirik, tetengah berabdi dan persembahan Allah gatik dan kepada berhala-berhala gatik. Itu murad dengan kafir musyrikin, yakni kafir yang beribadat ke Allah dan ibadat kepada yang lain pada Allah, yakni kepada berhala-berhala. Maka pakak berhimpun dan berkumpul pergi pada Jarud dan mereka sertanya oleh kebanyakan daripada kafir musyrikin wal murtaddina, dan fuak-fuak murtad mereka itu, orang-orang jatuh agama mereka itu pakak berimpun, pakak berkumpul pergi pada Jarud. Nak pergi lah, ataupun nak pergi kumpul Jarud sana itu. Moga Jarud dan fuak-fuak ya tak jatuh Islam, tak ada tolak Islam, tetap di atas Islam, berpegang teguh dengan Islam. Maka fuak kafir ni pakak gilah berkumpul sana itu. Gi orang panggil gapo salahnya? Nak menakuti, ataupun orang panggil salah kata nak pergi gapo dia kecek mudah-mudah nak pergi menakuti, ataupun orang panggil masalah nak kita kene di atas fofok Jarud, so kembali kepada agama asal, yakni agama kufur mereka itu. Hatta nazala al-qatifah, hingga turunlah ia kasiri minal musyrikin. Fofok kebanyakan daripada musyrikin pakak gi nak berjumpa dengan Jarud selepas daripada Al-Hatam tu baik daripada Bahrain. Mereka tak ada bahasa kerencai pada siapa, tak ada bahasa malu siapa. Pakak nak gilah jumpa dengan Jarud, nak pergi gawa orang panggil, nak pergi ku Jarud ataupun nak pergi menakuti Jarud. Sebab ketika ni orang-orang semua di Bahrain tu banyak jatuh dalam kekufuran, banyak jatuh jadi murtad. Pakak pergi kumpul lah fok kafir-kafir ni sebagai orang panggil nak menakuti fok Jarud, suruh kembali pada agama asal. Hingga turun mereka itu, hingga turunlah ia kathirun minal musyrikin al-qatifata, akan akan suatu tempat yang nama al-qatif. Asal qatif tu makna mengutik bunga tu. Tapi ini orang panggil asal boleh di tempat sini, tempat ada utik-utikkan bunga. Maka fak ni turunkan di suatu tempat nama al-qatif. Wa hajara, dan berhijrahlah ia. Turun di qatif, lepas tu berhijrahlah ia kasir minal musyrikin. Wa hasara, dan mengempur ia, mengempur apa? Kepung. Wa hasara, dan melikung ia, dan kepung ia ashabal jarudi, akan puak-puak dan kawan-kawan taulan dan pengikut-pengikut bagi Jarud. Heran ni? Sebab kata puak Jarud ketika ni tak ada ramai mana. Tapi orang panggil Jarud ni ya hemoh ya kuat. Walaupun lah mana mati hidup, dia saat ni tu dia tak jauh. Lagi pula dia saat ni mati hidup, dia tak tolakkan Islam. Mati hidup dia tak tinggal Islam, dia tak akan jatuh. Walaupun Nabi Muhammad tu sudah mati dah, dia tak akan tinggal Islam. Pegang teguh dengan ana asyhadu an la ilaha illallah.
Lepas pada tu fok kafir musyrikin dan fok-fok yang banyak ke daripada fok murtad jatuh agama, pakak gi melikung, lakak gi kepukan akan fok-fok jarum. Ni pun bila dia mau agama, pakak nak kepung lah. Bagi kita lah. Kita duduk kapur ni, fok kita sikit, kita tak ramah. Tapi kita pergi teguh hati berani, hati siapa. Lah mana ikut ya, mati ke mati, tak ada apa, kita jam. Tapi kita tak tinggalkan Islam. Kata Jaruk pun tak tinggal. Lah mana aku penting ku, yang kehemahku, semangatku, aku nak berpegang teguh dengan Islam. Walaupun daripada kabilah Rabi'ah yang ada di Bahrain, semua mereka tolak Islam, tak si pada Islam selepas wafat Nabi. Tapi aku akan tetap teguh pegang Islam. Fuk kafir Quraisy dan kafir musyrikin dan fuk murtadin kepungkan kepulai Jaruk, pakak likungkan Jaruk dan kepulai bagi Jaruk ashabal Jarud. Lepas tu fa arsala Abu Bakrin, maka mengutuhlah oleh Abu Bakar. Maka apa tika ni apabila tahu dah kata di Bahrain tu Abu Bakar pun tahu tika ni dalam kereta Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ba'da wafati Rasulullah, khalifah pemimpin iaitu Presiden Abu Bakar. Lepas pada tu Abu Bakar jadi khalifah. Terdengarnya berita ni kata di Bahrain tu banyak saat ni tu orang-orang jatuh Islam, lagi pula orang-orang tolak Islam, jatuh jadi murtad, mengikutkan kafir-kafir Quraisy ataupun mengikut agama-agama yang dulu saat ni. Lepas daripada dengar berita ni kata fok-fok kafir musyrikin dan fok murtadin gilikungkan fok-fok bagi Jaruk, gi kepungkan fok-fok Jaruk. Fa arsala Abu Bakrin, maka mengutuh dan menghantarlah oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun hantar, Abu Bakar pun utuh Al-Ala ibn al-Hadrami. Abu Bakar duduk Madinah ni. Dan maka Abu Bakar pun hantar siapa dia? Hantarkan Ala ibn al-Hadrami. Buh molek weh, nama tak payah tu masalah. Payah tu masalah, ya payah, ibarat ya pun payah. Kelimah kita tak biasa dengar lagi. Tengok molek. Maka mengutuh oleh Abu Bakar akan Ala, seorang sahabat yang bernama Ala ibn al-Hadrami, li ahli al-Bahrain. Hatta pergi ke mana? Abu Bakar duduk Madinah, maka hatta kata ketika ni fok-fok kafir musyrikin dan orang-orang yang tolak Islam, fok murtadin, pakak duk kepu, pakak duk likung, pakak duk buat nyanyoi, pakak duk pakak duk menakuti akan fok-fok bagi Al-Jarud. Maka Abu Bakar pun hatta akan Ala ibn al-Hadrami, gimana li ahli al-Bahrain, gi kepada fok-fok Bahrain. Abu Bakar pun hatta gi kerana khalifah tika ni dipimpinkan oleh Abu Bakar. Falamma kana, maka tak kalau adalah ia Al-Ala ibnul Hadrami, tak ada memang. Maka tak kalau adalah ia Ala ibnul Hadrami al-Mursal yang diutuhkan oleh Abu Bakar. Siapa di mana? Bijibali. Nak jibal bukan hibali dak tu yang orang panggil, asalnya titik duk pada jing, patut titik duk rapat dengan bo. Jadi bunyi nak baca bihiyali, bukan bihiyali, bijibali. Tulis molek, tulis luar apa? Falamma kana, maka tak kalau adalah ia Al-Ala ibnul Hadrami yang dihantar akan dia oleh Abu Bakar. Siapa mana weh Hakim? Bijibalil Yamamati, di kawasan segala bukit-bukit yang ada di tempat yang bernama Yamamah. Yamamah ni ialah suatu tempat yang kedudukan bagi Musailamatul Kazzab dan fok-fok dia. Yang lupa asal. Yamamah duduk di mana? Orang selepas pada Nabi mati, Nabi kata selepas daripada wafat ni akan timbul dua yang bohong. Dua yang sangat bohong. Yang pertama Al-Anasi yang ada di Sun'at di Yamin sana. Dan seorang lagi Musailamatul Kazzab yang ada di Yamamah. Jangan lupa dua orang ni orang yang sangat-sangat bohong yang mengaku jadi Nabi selepas pada wafat Nabi SAW. Dan cerita tu sudah cuk dah. Yang dikira, yang diserai, yang diperah, yang dipacun tekak, yang diserahkan oleh Khalid bin Walid, yang dihantarkan oleh Abu Bakar. Kemudian apabila Al-Ala yang dihantarkan oleh Abu Bakar pula hantar pergi pada Bahrain untuk apa? Untuk pergi tolongkan Jarud yang duk serangi ataupun duk melikungi, duk kepung oleh fok-fok kafir musyrikin dan murtadin. Alat pergi saat ni tu apabila siapa di kawasan bukit-bukit bagi Al-Yamamah, lahiqa bihi, berhubungi dan bersambungi
bihi dengan dia dengan al-ala. Tika apabila Ala saat itu dihantarkan oleh Abu Bakar duk berjalan Madinah. Madinah Mekah apa weh? Madinah Mekah 450 kilo. Kena naik ke atas lagi Saudi. Berapa? Lebih kurang dalam hampir-hampir dekat-dekat 2000 kilo. Kira Madinah, Abu Bakar duk Madinah. Daulah Islamiyah ibu kota semasa tu, masa Abu Bakar As-Siddiq, ialah orang panggil duk di Al-Madinatul Munawwarah. Selepas daripada mati sahabat Pak, negara Islam ibu pusat dia dari pulak mengeluang Islam, dia tak duduk di Madinah, dia akan berpindah mari duduk di Syam. Tu kena ngaji sejarah. Jadi pada masa Nabi letakkan berdaulatnya nak ya bijak Nabi berdaulat, Nabi letak ibu kota Islam ialah Al-Madinatul Munawwarah. Lepas daripada Nabi mati, Abu Bakar pun retah negeri Islam dan ibu kota pun duduk di Madinah. Masa bagi Umar duduk di Madinah, masa Sayyidina Uthman duduk di Madinah, masa Sayyidina Ali duduk di Madinah. Tapi selepas mati sahabat 4 Al-Khulafaur Rasyidin, naik Muawiyah. Muawiyah tak ada tak dah ibu kota bagi Islam di Madinah, mai letak di Syam. Sebab tu dia panggil Amawiyah, Ad-Daulah Amawiyah, ni ibu kota Islam hak nombor 2 selepas pada Al-Madinatul Munawwarah. Tu kena pahal sejarah nah, kena pahal sejarah. Nah, sebab tu kena tahu jugalah sejarah-sejarah Islam ni. Amin, naka jangan lari boleh 3 trik ming. Deh. Orang panggil pindah ke sini. Lepas pada tu Abu Bakar hantarkan Ala pergi kepada Bahrain. Maka siapa di bukit bagi Yamamah, lahiqa bihi, berhubungi, bersamungi bihi dengan dia dengan Ala. Thumamatu ibnu Athal al-Hanafi. Jumpanya dengan Ala sani oleh Thumamah ibnu Athal, anak bagi Athal al-Hanafi. Kama dia bertemu oleh Sumamah dengan Al-Ala fi maslamata bim Bani Hanifata, yakni fi maslamati, pada maslamah Bani Hanifata, anak bagi Hanifah. Dia bertemu Ala dengan Sumamah, orang panggil dia kumpulan bagi maslamah, anak bagi Hanifata. Lagi pula dia bertemu juga situ wa Qaisin ibni Asim Al-Munfiri. Berjumpa juga dengan alat tika tu oleh kumpulan bagi Qais, anak bagi Asim Al-Munfiri. Kama ada Qais ibnu Asim tu duduk sekala fi qaumihi, pada kaumnya dan kumpulan bagi kafiran ni. Abu Hanifah dan Abu Bakar hantarkan alat. Perhati cerita Molek. Perhati sini. Nah, Abu Bakar hantarkan alat sebagai dibantukan siapa dia Al-Jarud yang dikepungkan oleh kafir musyrikin dan fuak-fuak murtadin. Maka apabila alat duk berjalan mik Madinah gi siapa ke Mekah nak naik gi siapa kepada tempat Jarud duk di Bahrain tu. Bahrain di sana pada Saudi gi. Ni Madinah naik Saudi naik pada Al-Yamamah, Bukit Yamamah. Bahrain duk di sana tu lagi. Beribu-ribu kilo. Celah-celah bagi masalah alat duk berjalan, gi bersambung, gi bertemu dengan siapa dia? Gi bertemu dengan Thumamah. Thumamah tu sekalinya kumpulan bagi maslamah, iaitu dikatakan Bani Hanifah. Bani Hanifah ni ialah asalnya kumpulan yang membantu Musailamatul Kadzdzab. Pada situ bertemu juga dengan Qais, ialah anak bagi Asim yang duduk sekali dengan kaum dia. Wa atahu, dan datang akan dia farik, gila boleh 3 tarik farik. Wa atahu, dan datang akan dia gibas muka lu farik. Datang akan dia akan Allah. Apabila Allah siapa di bukit-bukit bagi Yamamah, dia bertemu dengan masalah Sumamah, dengan sekali dengan kaum dia Maslamah, dan dia bertemu dengan Qais. Di situ datang juga akan Allah ni kathirun, oleh kebanyakan min ahlil Yaman, daripada orang-orang Yaman. Lah, pakak dia bertemu juga alat yang wakili, yang dihantar, yang dititahkan oleh Abu Bakar. Dia bertemu juga dengan alat ni oleh kebanyakan daripada ahli Yaman. Fasalaka bihim, maka menjalani, maka membawa, atas salaka menjalani, membawa bihim, dengan mereka itu, dengan ahli Yaman, adahna, oleh Dana. Dana lah sebagai pemimpin, pembawa bagi ahli-ahli Yaman kebanyakan. Makna kata ketua di dalam perjalanan ni bagi ahli Yaman, yang dibawa, yang dipimpin, yang dimenjalani oleh Dana.
Lepas pada tu hatta idza kanu, hingga apabila adalah mereka itu, mereka itu ahlul Yaman yang dibawa oleh Dahnak, dan pula masalahnya al-ala, dah berjumpa situ tu dah. Apabila adalah mereka itu sani fi buhatiha, pada tengah-tengah, pada tengah-tengah tu mana buhatiha, apa dia? Ai wasatiha, wasatiha, pada pertengahan bagi bukit-bukit Yamamah. Amar lagi boleh 3 terik lagi. Fi buhatiha, pada pertengahan baginyo, bagi jibalil Yamamah. Fok ni berjalan daripada kebanyakan ahli Yaman yang dibawa oleh Dahnak sekali ingat alat, jalan-jalan sampai di buhatiha, buhah. Apa buhah? Yakni wasatiha, pertengahan bagi jibalil Yamah. Jalan sampai di tengah-tengah bukit bagi kawasan Yamamah saat ni tu deh. Nazala, turung ia. Turung ia, berhenti ia dah nak pun berhenti. Dah berhenti. Wa amarahum, dan menyuruhlah ia dah nak. Dah nak pun suruh. Hum akan mereka itu akan ahlul Yaman. Fok ahli Yaman tu lah. Maka dah nak pun saat ni suruh Fuad Ali Yamin saat ni tu. Tunggu apa? Dia turun dah di tengah-tengah bukit Yamamah. Maka dia suruh pula Ahlul Yaman saat ni tu. Bin nuzul. Dengan turun di kawasan bukit-bukit Yamah. Kita bakal turun sini luwe, bakal berhenti. Sebab dia panggil Fok kontak tu dia jalan dengan uta dia. Dia jalan dengan kuda-kuda. Apabila jalan dengan uta, jalan dengan kuda, dia berdera dah. Lepas tu dia latih pula situ. Dia latih pula 2-3 orang nanti kutip bari hak jatuh di belakang. Sebab jalan dengan utah kadang-kadang bari jatuh ngongik utah di celah pasir. Gigi nagi arak nampak. Di bukit jalan lekok, bukit masuk, bukit tu le kawasan bukit dah. Duk berjalan, patut orang nanti kutip bari dalam belakang tu. Supaya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika klik pergi, siapa dia nanti kutip bari Nabi tak? Ialah Safwan. Safwan ni orang nanti kutip bari. Dah. Maka duk berjalan yang dipimpinkan oleh Dahnak, maka temungnya ngalak, maka Dahnak terberhenti turun di satu tempat kawasan bukit Yamamah, maka suruh fuak-fuak ya ahli Yaman pun turun situ. Fanafarat ibiluhum, maka pakak berkumpullah oleh uta mereka itu. Uta pun pakak berkumpul situ deh. Pakak berhenti duk jalan grup ataupun lari kita pun berjalan dah. Apabila turun situ, maka berkumpullah oleh uta bi ashabiha, dengan tuenya bagi uta. Uta pun berhenti situ, pakak berkumpul situ sekali dengan tuai bagi uta. Dah. Pakak berkumpul berhenti situ saat itu, farammu, maka mengelubungi mereka itu, maka mengkelam mereka itu. Sebab turun saat ni tu lah, jadi berkelam sebab dia lepas ada pasir. Supaya kita zaman dulu lah, ke batas kapung, apabila kereta banyak lalu grup dah, wow bau kabut, tak nampak gapo lik belakang. Polik belakang tak nampak apa, berkabut ya penuh deh. Orang panggil berkabut, bengkelamkan akan kabut saat ni tu, akan kereta-kereta orang lik belakang tak nampak apa boleh dapat. Supaya tu apabila kena kontak bagi uta-uta yang dipimpin oleh Dahnak turun di suatu tempat yang ada di kawasan bukit bagi Yamamah, maka jadi berkelai kabut. Dah gelap situ. Faramu, maka berkelai kabut mereka itu. Maka menggelak mereka itu, mengelubungi mereka itu, menangi lidzalika ay lidzalika nafri ibilhim, sebab berkumpul oleh uta-uta mereka itu. Mana lidzalika ay linafri ibilhim bi ashabiha, kerana berkumpullah dan berimpunglah oleh uta-uta dengan tuai-tuainya sini. Ghamman syadida, sebagai mengelubungi dan mengkelam, dan pula orang panggil menaungi yang bersangat terjadi berkelak kabut. Nampak ia berkabut dan siapa mengkelai, siapa menggelakkan akan dia. Sekat tu kami kata faqala lahum al-ala, qada tu dulu kami kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok wal majazu fil lughati, dan bermula kalam majaz, yakni kalam penyemih. Apa begitulah.
Kalau hakikat ia tak ada penyeh. Kalau mari asal maknalah tu dah. Kalau sebut tak as-salat ad-du'a bi khairin. Arad hatta mari, wadi hatta mari dengan mana ad-du'a bi khairin tu. Kalau hak sebenar tak ada penyeh daripada mana-mana. Tengok. Wal majazu ay wa kalamul majazi, dan bermula cakap pe majaz. Apa makna cakap pe majaz? Yakni cakap pe penyemih. Bukan masalah asas. Apa dia? Zaidun asadun. Zaid tu singa. Penyeh dah Zaid tu singa. Tu orang panggil tasbih. Kalau penyeh gana, penyeh mik hak lain pergi pakai di atasnya. Orang panggil majaz sebab tu gali telaga. Bukan gali telaga, gali tanah. Lagi kan datang jadi telaga. Tu orang panggil kalau kai penyeh dah tu. Makan panggil tahu kawin lah kai panggil tahu di sini. Mudah kekah panggil tahu hari kan dah. Tu kecek penyeh. Kan dah? Oh kawin dia boleh makan getah ni kat. Oh sedap. Kerana mudah makan getah 3-4 cawe sehari dah. Orang panggil kalau tu penyebnya lah. Kalau penyeb pergi sana pada getah lah. Asalnya kalau aku boleh makan hasil lah getah. Tapi kecek degah-degahnya aku makan getah di sini. Mudah makan getah 3-4 cawe sehari. Hamba pun muka muspah pun getah apa. Kenapa tu? Tu kan pakai kecek penyeb. Kenapa penyeb? Deh. Fil lughati ay hala kaunihi musta'malan fil lughah, hal keadaan di istiqmal diguna dipakai pada logat ay lughatil arabi. Faham? Logat ni logat Arab nah. Arab orang katanya patu yo khilaf pula wadi asafiyah orang kata logat sah. Yakni kata setengah tu ada. Yang kedua kena kepada orang zaman tu, orang Arab orang dulu-dulu. Deh. Hak tu duk khilaf pula wadi. Orang yang hantarkan logat masing-masing tu pia. Hak tu duk khilaf. Sebab tu yang mari dalam Quran kata wa 'allama adama apa? Thumma aradhum ta wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradhum 'alal malaikah. Tuhan hajar semua nama-nama kepada tu ada. Hajar ni makuk dah ada dah. Ni pinggir dah tak ada dah. Ni sudu dah tak ada dah. Ni pisah. Tuhan hajar moga fak malaikat duk bertengok ke dak pada Tuhan ni. Dia kata ya Allah mu nak jadi ke manusia ni. Manusia duk menumpah darah tak kata iz qala rabbuka inni iz qala rabbuka inni iz qala rabbuka lil malaikati inni. Ketika masa Tuhan berkata bagi malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak menjadikan orang gantiku di muka bumi ni malaikat. Qalu, tu malaikat pun berkata, duk mesyuarat katanya, bersorak dengan Tuhan. Qalu ataja'alu man yufsidu fiha, ya Allah mu nak jadikan orang-orang duk pasikkan muka bumi ni wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ya Allah mu nak jadi fofok ni ya Allah. Nak jadi fofok duk menumpahkan darah, duk bunuh sama sendiri ya Allah. Qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lah. Kami semua ni orang suci ya Allah, kami ni bertasbih ya Allah. Qalu ataj'alu, apa Tuhan kata? Qalu, Tuhan kata lagi. Kata ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lah. Lepas tu Tuhan kata ata'lamu ma la ta'lamu. Mu kata saat ni tu mu tahu ke bagi mu kata tu malaikat. Dia tengok ayat tu. Lepas tu malaikat bertengok kata nak jadikan orang yang fasik yang punahkan muka bumi menumpah darah. Lepas pada tu Tuhan nak hajar malaikat. Tuhan hajar semua nama-nama kepada tu ada ni pinggir nah ada nah ni sudu nah ni nama go ni nah ni pangkayu ni pucuk go ni. Lepas tu wa 'allama adamal asma'a kullaha. Tuhan pun ajar pada tu ada nama-nama yang ada dalam muka bumi. Lepas pada tu ada lagi tanya, cuba tanya, meletak di atas fok malaikat. Ni nama gapo malaikat? Malaikat nak jawab tak boleh. Ni nama gapo malaikat? Nak jawab tak boleh. Apa mu duk tengok kata nak jadi tu ada duk punuhkan muka bumi duk pasir muka. Lepas tu lah tu malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat itu subhanaka, maha suci ya Allah, subhanaka la ilma lana, kami tak ada pengetahuan ya Allah, illa ma 'allamtana, malaikat bagi yang engkau ajar ya Allah.
Lepas tu sebab tu duk khilaf antara ulama, wadi asal siapa dia menghantar orang ni? Kata setengah tu ada. Kalau iktibar asal, kata setengah orang di zaman tu. Kalau masa dulu, kalau orang Arab, siapa dia katakan wadi kelima Arab? Yakni daripada Adnaniyun wa Qahtani. Arab tu dua kumpulan yang besar-besar. Yang pertama Adnaniyun, daripada kumpulan Nabi SAW. Dan seorang lagi nya Qahtani. Ni orang panggil Tok Cik orang Arab asal. Dua kumpulan ni daripada tok nenek Arab yang asal, Qahtaniyun wa Adnaniyun. Fok ni yang hantarkan kelima-kelima Arab. Tu bahasa kita tengok dalam asal. Tengok. Yang kata majaz saat ni tu pada logat bagi orang Arabnya makanul jawazi. Ialah kena kepada tempat yang harus. Dah tempat yang harus ilhah. Pamai bangun lari ke? Boleh 5 terik ilhah. Makanul majazi ialah tempat diperharusi. Makna tempat yang diharus. Nah, tu makna kata kalam majak makna tempat yang harus. Tempat yang diharus tu gitu. Wa fil istilahi ni Faisal 3 terik. Yalah, bangun ke. Wa fil istilahi dan sabit pada istilah ni Faisal yalah. Ada 2-3 terik ke yalah. Pak Wahid tidur ke dah. Lari. Lepas tu basuh muka tu. 5 minit yalah. Nak pilih masa ni. Wa fil istilahi dan sabit pada istilah. Sabit pada istilah matajawaza. Apa matajawaza? Barang yang diperharus ataupun barang yang terharus ia bagi. Apa makna barang yang terharus? Ai ta'adda bihi. Baca malah. Apa matajawaza? Ai ta'adda bihi. Yang melampauilah melampauilah dengan dia. Baca ini matajawaza, jadi mata'adda bihi, barang yang melampauilah dengan dia. Kali baca gini sedap lagi. Matajawaza mana? Ai apa? Matu'adda bihi, barang yang dimelampaui dengan dia dengan barang, ataupun ta'adda yang melampaui dengan dia dengan barang. Hak sedap lagi tu'adda bihi, yang dimelampaui dengan barang. Maudu'ihi, daripada makna yang dihantar akan barang. Jadi makna kata barang ni makna dia telajar daripada makna asal dia. Makna asal dia kita kata supaya gapo dia. Dah tengok lagi ke atas. Supaya kita tahu lafaz al-asadi. Kita letak asal ni, asalnya asal ni binatang yang buah. Tapi kita pergi kata asal ni kena pada seorang zik. Itu makna penyel ke? Supaya tak? Nah. Asadun fil hammami. Bermula singo saat ni tu duduk dalam tempat mandi air panah. Singo boleh jadi ke duduk tempat mandi air panah? Kalau singo semua duduk tempat mandi air panah, orang pakat lari pergi dicing. Kenapa orang panggil tempat mandi air panah? Yakni tempat chair, tempat op. Nah. Moh kita jarang mana dulu adalah lah jalan tu tempat up tubuh. Yo boh dengan serah, boh dengan kuah, boh dengan halia dalam tu yo rebuh air, yo masuk aina masuk dalam bilik pakat duk dalam tu chair tu dalam tu orang panggil bahasa Arab hammam. Apa hammam? Tempat mani air panah, hang up. Nah, lepas tu dia mau mai kata asadun fil hammam. Aku tengok asad saat ni tu singo duk dalam tempat mani air panah. Kalau singo sungguh pakat lari habis tak ada siapa yang duk seka buta. Ni dia panggil asadung tika ni penyel daripada makna asal. Kerana dia telajak dengan makna dia tu dengan kalam majaz ni daripada hataran bagi mak. Hataran asal dia telajak. Asalnya asadung singo orang panggil binatang yang buah yang duduk dalam hutan. Tapi kita pergi kata singo duduk di dalam tempat mandi apa ni orang panggil telajak lah ia dengan dia tu daripada maudhu' makna yang dihantarkan pada asal. Tengok tu. Tu dia. Tengok weh. Wa hadza dan bermula ini hadza ta'rif ma tajawwaza am mawdu'i ataupun ma ta'adda bihi an mawdu'i ni kainun adalah ia alal qaulil awwali karing adang di atas perkata yang pertama. Hak ni ta'rif di atas perkata yang pertama fi ta'rifil haqiqah, pada masalah pengenalan dan takrif bagi kalam hakikat. Jadi kalam hakikat dulu ya kata gapo kalam hakikat? Ma baqiya fil istimal ala mawdu'i.
yakni barang kalau hakikat yang tertinggal dan kekal pada kegunaan di atas maudhu' dan makna dihantar oleh orang Arab asal. Sebab tak as-salah makna yang tertinggal di atas makna dihantar asalnya ialah ad-du'a bi khair. Itu makna asalnya, tertinggal dan terkekal. Maka masalah sebut kata majaz ma tajawwaza am maudhu'i, barang yang melampaui daripada makna asal. Tu orang panggil takrif di atas. Nah, orang panggil perkataan yang pertama pada takrif bagi hakikat. Wa alal qawli sani, dan takrif majaz di atas perkataan keduanya, gawa dia huwa ia al-majaz alal qawli sani ni mastu'mila, ialah barang, ialah kalam majaz. Tak molek ma ialah barang, ialah kalamul majaz, yakni al-majaz lah. Ustu'mila, yang diguna akan dia akan barang, fi ghairi mastuliha ilaih, pada lain daripada barang yang disebulak soro ke atasnya, ke atas barang. Mastuliha minal mukhatibati, daripada yang bercakap ataupun daripada perkara yang dibercakap lah ia. Makna kata kalau majaz tu barang yang diguna pada lain daripada barang yang disebulak soro ke atasnya daripada orang-orang yang bercakap. Makna kata kalian ni lari daripada asal. Makna tinggal pada mana asal. Orang panggil mana istilah saat itu lain pada mana diistilahkan akan dia. Tengok dulu. Wal haqiqatu imma lughawiyatun. Tengok. Kalian dua. Tengok kalian tu dua nah. Tengok dulu. Kalam ialah cakap yang tertinggal pada kegunaan di atas tajuk dan hatara yang diatarkan oleh ahli loghat dan pula oleh wadik ini orang-orang Arab. Kalau hakikat itu kalau hak tertinggal maknanya pada ketika kegunaan tiada apa lari daripada hataran yang dihatarkan oleh orang Arab. Makna kita kata tu makna katanya takrif bagi kala hakikat takrif yang pertama, yakni kala yang tinggal pada kegunaan yang tidak larilah makna yang dihatarkan oleh wadik. Makna asal yang dihatarkan oleh wadik oleh orang Arab tak lari. Sebut kata as-salah dengan ad-du'a bi khair. Sebut kata alhamdulillah ialah as-sana wal gawa. Sebut kata alhamdulillah pada logat kau dia. Kalau hakikat sebut kata alhamdulillah, apa? Alhamdu ialah wasana, ialah kena kepada kepujian. Ni kalau hakikat sebut alhamdu ialah as-sana. Tu orang panggil kalau hakikat tertinggallah ia pada kegunaan di atas tajuk dan makna yang dihatarkan oleh orang Arab asal. Sebut kata alhamdu dengan as-sana. Sebut kata as-salah ialah wa du'a bi khair. Tu makna tertinggallah makna dia pada kegunaan makna yang dihantar pada asal. Adapun takrif kedua sebut kata masalah kalau hakikat ni huwa mastu'mila fi mastuliha aliminal khum khatibah. Ialah barang, ialah kalau hakikat yang diguna dipakai pada barang pada makna yang disebulak soro akan dia ke atasnya. Barang disebulak soro ke atasnya daripada orang-orang duk cakapkan akan dia. Orang duk cakap pada sekarang. Tapi kalau kira iktibar asal wadik hatta orang harap atasanya bukan makna gini. Mana as-salah ad-du'a bi khairin, tapi tengok pada urus orang bercakap sekarang daripada ulama-ulama dan orang sekarang keceknya sebut kata as-salah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Kalau kita kata sebut kata kalah hakikat tapi dipakai pada istilah kebanyakan orang cakap sekarang dengan mana aqwalun wa af'alun, nimpo panggil kalah hakikat di atas takrif yang kedua. Sebut kata kalam majaz. Apa kalam majaz? Ni dalam usul fiqh. Bukan majaz dalam ilmu balaghah, tapi ia lebih-lebih kurang semis-semisnya. Sebut kata majaz ialah dikatakan kalam penyemih. Penyemih daripada mana? Penyemih daripada asal. Tengok, asal tengok. Fil lughah apa makna lughat? Makanul majaz, tempat haruh, tempat yang diharuskan akan dia. Sebut kata majaz ni tempat yang haruh. Haruh dia mau duduk sebab tempat furqan, haruh hafizul gidik. Tepat bagi hafizu, harus bagi furqan hidup. Tepat tak wak. No. Hakim nak hidup depan boleh. Orang panggil tempat yang terharu. Itu orang panggil majaz. Makna tempat boleh tukar ganti. Asalnya tu majaz pada logat. Makna tempat boleh tukar ganti harus pergi mari. Tempat hafizu, atau wak boleh mari hidup. Tempat farid, Hafaz Syarif boleh mari hidup. Pak Syarif, orang lain boleh hidup. Atau orang panggil haruh. Tempat tu terharu.
Ada pun masalah kalam majaz pada istilahnya huwa ma tajawwaza bihi, yakni ta'adda bihi, barang kalam majaz yang melampaui dengan dia an maudu'ihi, daripada makna yang dihantarkan oleh orang Arab. Mana tengok, mislu asadin, seumpama singa, allazi ustu'mila fi rajulin syuja', lafaz asad yang digunakan dia pada seorang laki-laki. Sebut kata asadun, asadun ni apa dia asadun? Ha, tengok lu. Asadun ni asal maknanya lil hayawanin. Ni makna asal ni. Hayawanin muftaris. Ialah binatang yang berkain. Sebut kata asadun, makna yang dihantar digunakan oleh orang Arab asalnya ialah binatang yang buah, binatang yang berkain. Duk mari kita pergi penyelkan asadun melampaui pada makna asal. Mana melampaui? Makna asal binatang yang berkain, binatang buah. Lepas tu kita pergi guna pada seorang laki-laki yang buah, seorang laki-laki yang berkain. Kita tahu, oh, Zaidun asadun, Zaid tu singa. Maka singa tika ni bukan berlaku di atas mana asal. Makna singa tika ni kena kepada seorang laki-laki yang berani. Maka melampaui singa ni, makna singa yang asal, binatang yang buah, binatang berkain. Maka kita pergi pakaikan singa tika ni dengan seorang laki-laki yang berkain, seolah-olah serupa dengan singa. Maka tika ni dia panggil makna majaz, makna penye, asal singa binatang yang berkain, binatang yang duk le bukit. Tika ni kita pakai seorang laki-laki yang berkain serupa dengan singa. Tika ni dia panggil makna majaz. Tu dia, wal haqiqatu imma lughawiyatun, dan bermula kalam hakikat. Imma lughawiyatun, imma mansubatun ilal lughawi. Ma'emonya dibahasa akan dia ilal lughah. Itu mana? Wal haqiqatu, dan bermula kalam hakikat. Imma lughawiyatun, imma hiya. Takdir tu. Emo ia kalam hakikat. Lughawiyatun ay mansubatun ilal lughati, dibahasa akan dia pada logat. Ada pula kalam hakikat tu ada pesing logat. Pesing bahasa Arab, pesing hatari Arab. Wahia, dan ia kalam hakikat yang bahasa logat ni. Allati wada'aha, yang telah menghantar akan dia, akan allati, akan kalam hakikat yang bahasa logat ni. Wadi'ul lughah, oleh yang pengantar logat. Makna kalam ni kalam yang dihantar akan dia oleh wadi' logat, yang penghantar bagi logat. Orang yang menghantar bagi logat siapa dia? Wahum al-arabu lah, kena pada orang-orang Arab lah, wadi'ul lughati. Orang yang hantar pengasasnya, pengantar yang asalnya ialah kena pada orang Arab. Mana? Kal asadi, seperti singa. Asad ni singa, bukan rimah singa. Sebab tu orang Arab kata asadun. Kalau kita duduk Syria janganlah Basharul Asad. Tengok ya tak, Basharul Asad, yakni seorang yang bernama lagi pula Al-Asadi. Ya idafat Bashar pada Asad. Ya tengok mana? Ya tulis di paipan kerajaan di Suria, dan pula presiden Basharul Asadi. Seorang yang bernama ialah singa. Bashar tu nama dia, maka sana pada singa. Singa. Apa tu bing, orang panggil bing singa. Dapat bing dia tulis wa upo singa depan cokong itu, orang panggil bing apa? Bing tera singa. Kalau mau kita keruntai kasih kong lagi pula dan apa lagi? Bing apa? Bing tokoso, ya dak bing singa. Orang Arab yang suka menantak nama dia Asadun singa. Kalau Saudi tak nama Fahdun, tebak tu dia panggil Malikul Fahdi. Gapo Malik Fahad, yakni raja singa. Makna dihatakan singa, seperti singa yang kata hal kada al-asadi ni halakaunika inan, adalah ia asad ni lil hayawanil muftarisi, dihatakan dia bagi binatang yang buah yang berkain. Itulah gitu. Qada tu dulu kembali kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hasil muamalah ahli tasawuf itu suci, menyucikan hatinya daripada segala sifat yang mazmumah. Tengok, maka hasilnya tak rojak, yakni maka kesimpulannya dan pendek katanya. Tulis bahasa Jawi itu mana hasilnya. Apa makna hasilnya? Yakni maka bermula kesimpulannya
dan pendek katanya. Daripada dok kecek mari semua. Bagi ahli tasawuf saat ni tu, apakah kosak ahli tasawuf dalam ibadatnya? Pertama dia kosak kata dia kerja ibadat kerana nak kepala, dan dia kerja ibadat semata dia ingat diri dia saat ni satu hamba, pasti kena taat kepada tok mulu. Tu hasil simpulan ada kecek semua ni. Muamalah tu dia panggil nyo tu, klik pada muamalah tu, nak tafsir nyo tu. Muamalah ahli tasawuf itu yakni bergaul ataupun orang panggil muamalah ahli tasawuf, yakni bergaul ahli tasawuf, bermuamalah ahli tasawuf saat ni tu dengan Allah Ta'ala. Muamalah tika ni asalnya kalau kita zuhir ni orang panggil orang buat nego tu, orang panggil orang muamalah. Heran ni, amala yu'amilu muamalah, makna orang duk nego ni, orang duk bergaul orang semua. Orang ada juga sebahasa orang tak bergaul dengan orang. Duk seorang duk kat bukit buat kerja cara dia. Nah, demo kata dia tu tak bergaul dengan orang. Kan buat bahasa duk le bukit kerja cara nembah cara dia menani je. Tak bergaul dengan orang. Tu orang tu tak ada muamalah. Hak tu hak zahir. Dan orang bergaul dengan orang menego. Fok jual emas, fok jual barang rocek. Bergaul dengan orang hari-hari. Hak nu hantar barang. Sang barang tu hantar barang lagi. Hak ni sang barang hantar, sang nak berisak mari. Tu orang panggil muamalah bergaul le. Kama dia muamalah ahli tasawuf ni duk muamalah dengan dia, duk bergaul dengan dia, duk bersaing dengan dia, yakni duk bersaing dengan Allah Taala. Buat gitu. Hasil dan kesimpulan muamalah ahli tasawuf yakni bergaulah gimari ahli tasawuf yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, duk muamalah dengan Allah, duk bergaul dengan Allah, Allah bergaul dengan dia, dia bergaul dengan Allah, dia berkecek dengan Allah, Allah berkecek dengan dia. Gitu baik tak? Dah. Gapo muamalah ahli tasawuf? Menyucikan hatinya. Dia duk muamalah dengan Allah, maka dia menyucikan hatinya, dia membersihkan hatinya, hati ahli tasawuf. Menyuci, tengok, menyuci tak lalu daripada segala sifat yang mazmumah, daripada segala sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Inilah muamalat bagi ahli tasawuf. Nak buat lagu mana dia tu nak buat apa? Nak buat sifat hubbud dunia. Kerana dia duk bergaul dengan Tuhan. Nak buat lagu mana duk kasih dunia nak buat tu baik ni. Nak buat lagu mana duk mau dunia nak buat tu baik ni. Nak buat lagu mana sifat asal dia nak buat tu baik. Sebab dia duk bergaul dengan Tuhan. Sifat cuma-cuma nak buat tu baik lah. Sebab duk bersaing dengan orang gaul, orang kedai ber, duk bersaing dengan malikul muluk, raja bagi segala raja, nak buat tu baik lah sifat-sifat tak molek ni. Heran tak? Kita duduk dengan orang kedai sifat-sifat tak boleh berlagu dah. Misalnya kita duduk dapat puas, ataupun kita duduk dapat gapo, dapat tok kodi, ataupun kita duduk dapat raja negeri, dapat puas masalah. Lepas tu kita saat ni nak makan nasi dapat puas ni, nak makan wak tak jadi berlagu, masuk tak? Makan pasal puak. Kadang-kadang nasi yang bertepek mit lah. Betul tak? Sifat-sifat tak molek ni kita nak buat tu baik. Lepas ni kita duk bergaul dengan Allah, duk muamalat dengan Allah, kena buat tu baik lah. Sifat-sifat tak molek, hubbud dunia, temo'o tak cakap cukup dengan dia, kena buat tu baik. Menyuci hati daripada sifat-sifat mazmumah dan menghias hatinya. Apa menghias hati? Yakni menjangukkan hatinya. Tu mana? Menghiaskan hatinya, yakni menjangukkan hatinya, hati ahli tasawuf. Ahli tasawuf dia berjanguk ke hati dia dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipuji. Mana sifat dipuji, boh? Sepertinya sifat ke? Sifat zahid, zuhdun, dan sifat qanaah, dan seperti sifat sahabat kita bercara tu. Hingga suci hatinya, hingga hati dia tu suci. Hati dia bersih daripada sifat-sifat yang digak, yang dicela, hingga dia hiasi. Masuklah diri dia, hati dia dengan sifat-sifat dipuji. Halnya ahli tasawuf saat ni, kalau kuat ni yakin, dia yakin dah. Dia apa? Yakin dah. Dia orang panggil yakin penuh-penuh dah. Lagi pula berimej penuh-penuh dah. Yakin 100%. Yakin tak? Daripada sekalian sifat yang mazmumah. Dia yakin dah kata lah diri dia ni tak ada dah sifat mazmumah. Daripada hubbud dunia, daripada temu'u, daripada hasad deki, daripada riya, daripada ujud, tak ada dah. Dia yakin dah kata tak ada dah sifat tu. Dah. Maka apabila dia buaikan segala sifat-sifat yakni sifat-sifat mazmumah, maka dia hiaskan hati dia, dia berjanguk hati dia dengan sifat-sifat mamduhah.
maka ia yakin penuh-penuh 100%, maka kemudian daripada demikian itu. Maka kemudian daripada itu demikian mana yang tersebut daripada menyucikan hatinya daripada sifat yang mazmumah dan menghiasikan hatinya dengan sifat mamduhah. Tak situ. Maka kemudian daripada itu alimi, maka kemudian daripada demikian itu demikian takdir yang tersebut daripada menyuci hatinya daripada sifat mazmumah dan menghiasi hati dengan sifat mamduhah ni. Maka dinamui ia ahli tasawuf tiga tu. Ya nama ke apa? Tengok molek. Maka dinamui ia ahli tasawuf dengan istiqamah. Ni orang panggil orang ni nama istiqamah. Makna gapo istiqamah? Panjang ke bahasa tadi. Makna tika ni orang panggil orang ni dapat istiqamah. Apa istiqamah? Yakni dapat tetapnya hatinya. Dan istiqamah ni makna apa? Makna betulnya dia dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Istiqamah tu makna banyak. Ada makna gomurah, ada makna tengah, ada makna gomah. Istiqamah makna tamada baik supaya kita bisa ngaji pas zuhur. Pas zuhur kita ngaji kan 3 buah ngaji hari-hari. Tu orang panggil istiqamah makna pertama. Supaya pas zuhur kita baca Yasin semua. Tu orang panggil istiqamah kita tetap masa pas zuhur baca Yasin. Pas zuhur baca Yasin. Tu orang panggil istiqamah makna pertama, makna gomurah. Pak istiqamah lagi, selagi. Makna ke? Makna kita nak buat lagu mana hati kita, diri kita nak hidup dengan Tuhan. Duk dengan Tuhan ratik, tak duk dengan Tuhan ratik, duk dengan Tuhan ratik, duk dengan dia ratik. Tu istiqamah makna kedua. Dan istiqamah makna tiga, orang ni betul hati dengan Allah Ta'ala semata-mata setiap masa, setiap keadaan. Hak ni orang panggil makna istiqamah yang tertinggi. Tu payah kena faham istiqamah, faham mulai tu. Dah. Orang tasawuf apabila dia boleh buat sifat anak hubbud dunia, temu'un dunia, boleh buat sifat asad deki, boleh buat sifat ria, boleh buat sifat ujuk, lepas tu dia berjanguklah hati dengan zahir, berjanguklah hati dengan sifat sabar, berjanguklah hati dengan sifat puas hati dengan apa tu hawi, dia berjanguk ni. Maka baru tika itulah orang-orang ahli tasawuf panggil tika ni orang ni baru dapat istiqamah. Tapi kalau orang ni nampaknya hebat, dia semaya tak tinggal, tapi kasih dunia tak ada habis weh, temu'un dunia tak ada habis, orang ni nak panggil istiqamah tak boleh, nak panggil mustaqim tak boleh lagi. Yakni menganaki ia musannif dengan kata makna istiqamah ni sampai ia ni sampai ia seorang ahli tasawuf itu kepada martabat ubudiyah, sampai kepada martabat perhambaan. Faham tak? Sampai dia tak ni tu kepada martabat kehambaan. Kalau ia tak sampai sini, nak panggil murtabat ubudiyah tak boleh lagi. Apabila ia tak boleh buat sifat segala sifat-sifat orang panggil dicela, tak boleh hiasikan hati-hati dia dengan sifat-sifat yang dipuji, makna orang ni tak sampai pada murtabat bagi ubudiyah. Maka iaitu martabat ubudiyah ni, martabat yang basa ataupun martabat ubudiyah nana, martabatun mansubatun ilal abdi. Tak dia tu. Martabatun ubudiyah ai martabatun mansubatun ilal abdi, yakni martabat dan pangkat yang dibahasakan dia kepada seorang hamba. Makna dia ni mempabdi, dia ni seorang hamba, baru boleh panggilkan martabat apa? Abdi, martabat ubudiyah, martabat memperhamba daripada Allah. Maka martabat ni ulama tasawuf mana? Maka iaitu martabat ubudiyah ni karamah, kemuliaan ataupun khil'atun, pakaian yang diberikan oleh Allah berkaramah nak, yang bahasa hakiki, yang bahasa hakiki. Tengok lagi. Dan ada pun karamah yang bahasa zahir, lagi membinasakan ia karamah akan adat kebiasaan. Halnya hal kada karamah ya zahir ni mana berserupa dengan istidraj dan ihanah. Sikit. Tengok apa ni. Berarti molek budak-budak ni. Bahasa ahli tasawuf. Tengok hasilnya kesimpulan dan pendek kata.
bermula ahli tasawuf iaitu orang yang menyuci hati, membersih hati, tangzihul qalbi, bersih hati anis sifatil mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak. Lepas pada ia buat sifat tomok, hubbud dunia, waktu baikkan sifat asad deki, waktu baik sifat ria, waktu baik sifat ujub, waktu baik sifat takabur, waktu baikkan sifat somau, waktu baiklah hati. Lepas tu serta menghiasi dan mengelak hatinya. Dia mencomel hati, waktu baik hubbud dunia, waktu baik temu dunia, tomok dunia, waktu baik, maka dia pasal hati dia, dia hiasi dalam hati dia, dia berjangaklah hati dia dengan sifat-sifat yang mamduhah. Apa sifat mamduhah? Kita tengok sendiri. Mana? Zuhdun, qanaah, sabar, tawakul dan pula syukur dan reda dengan apa yang Allah Taala bagi. Apa tu? Orang panggil dia sani ikhlas dengan Allah. Dia pasal dalam hati dia. Dia berjangak hati, waktu baik benda tak molek, maka dia masuk hati sifat-sifat yang molek. Maka lagu ni ulama tasawuf nak. Maka apabila terdapat ia seorang ahli tasawuf dengan yang tersebut, dengan yang sebut ni, maka dinamo ia istiqamah. Orang ni dapat istiqamah dengan Allah. Orang ni dapat tetap hati dengan Allah. Istiqamah tanding dah. Kita royak dah setagil kaki ke datang. Maka iaitu martabatun ubudiyah. Inilah martabat kehambaan sungguh. Apabila orang ni boleh buat tu baik sifat kasih dunia, boleh buatkan sifat hubbud dunia, boleh buat sifat tumu'u ada dunia, maka pasal hati dia, hiasilah hati dia, sifat-sifat zahir, sifat-sifat lokah hati pada dunia, meikkan apa yang cukupi. Orang ni inilah orang panggil martabat darjat bagi kehambaan bagi seorang terhadap Allah. Allah panggil gawak rububiyah. Allah Ta'ala panggil gawak orang-orang duk belakan kita, wiruski pada kita, cara kita, nyawa kita. Maka ketika ni orang ni duk dalam gawak hak rububiyah Allah, kita ni martabat ubudiyah, seorang yang hamba yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Lagi pula martabat ni panggil martabat istiqamah, dan martabat ini juga dia panggil martabatun ubudiyah. Lagi pula orang juga dikata dapat karamah yang sebenar. Adapun karamah duk menaya atas air, jalan tak gelar supaya siapa ya? Supaya Tok Teh yang ada di Wak Cheng Hai boleh jalan atas air, boleh jalan atas laut tak gelar. Sebab tu tulis ya wak gapo tok kong tu. Hak bakar dah lah. 1 juta lebih nah. Kita tengok dalam berita-berita. Nah hak kok sia bakar kan? Ada tok kong dalam kalau boleh tulis bagi tok teh. Hak wak Cheng Hai hak jalan laut tak mati tu, jalan laut tak gelar. Kalau dalam nah tok kong tu ada tulis ya gatik, maka tok kong tu jualnya 1 juta 2 juta. Tu keramat wak. Tu bukan keramat di segi ahli tasawuf. Tu orang panggil keramat di ahli zohir. Di segi pandangnya manusia biasa kata, keramat weh. Kerana jalan atas air tak gelap. Bukan sama ada tu kong itu dah toga sana 1010 kau itu dah. Bawah-bawah 30,000. Sen, 2 sen. Lepas tu kena hak tak ada tulis bagi tok keramat-keramat ya hak puan-puan dia duk puja 1 juta. Boleh beli kereta dah. Adik. Lepas tu dia mau tanya long pokong. Dia mau dia pakai 3T tok kong duk tada ya. Dia mau tanya long pokong kok duk nyatak tu duk sila tak sila nak duk apa? Duk nyakong. Dia mau tanya long pokong. Kita pakai Tuhan 3T dah dada. Lepas tu buat kereta, balik kereta. Kerana Tuhan tak jaga. Long pokong tamu buat kereta derah tarana ya tak. 80 kena pula ya tahu buat 1 2 3 juga. Tuhan tak ada nak cara tayar derah doa ya tak. Tahu nampak juga. Tuhan tak ada nak pegang membuat kereta derah doa ya tahu. Dan istiqamah. Maka istiqamah itu terbahagi kepada 3 bahagian. Perhati mula. Makna istiqamah pertama, kita berdalil dengan mana? Kata Syi'i. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Bacanya tu tak? Baca mula. Habis kita tulis ni, kita tengoklah Syi'i lekat wakid dan lekat nada. Duk cara haisuma ni dia panggil amil jazir. Kita tengok sanalah. Tapi nak dalil ni. Haisuma tastaqim yuqaddir lakallah. Hu najah. Dia baca itu. Hu najah. Tu taktik Syi'i lagu Syi'i. Haisuma tastaqim yuqaddir lakallah. Hu najahan ni taktik suku. Ni syatar suku. Haisuma tastaqim yuqaddir lakallah. Hu najahan fi ghabiril azmani. Ni mula buah bahasa surah sini.
Dia kata tastaqim tika ni makna istiqamah. Mu nak pakai istiqamah makna pertama ke? Mu nak pakai istiqamah makna kedua ke? Mu nak pakai istiqamah makna ketiga? Tak payah su kita pun bisa surah sini. Kemudian masalah istiqamah terbahagi pada 3 bagi. Mu nak pakai makna murah ke? Mu nak pakai makna tengah ke? Mu nak pakai makna tertinggi. Kalau istiqamah maknanya tetap masa waktu. Misalnya kita saat ni baca Yasin tiap-tiap kali lepas Zuhur, baca wirid Imam Nawawi lepas pada subuh sama-sama. Ning orang panggil makna istiqamah pertama dan makna harga murah. Tetap hari-hari pas subuh Yasin, pas subuh wirid Imam Nawawi, pas Zuhur dan Yasin lek malai waqiah. Lagu itulah hari ke hari. Ning makna istiqamah makna pertama. Dan makna istiqamah yang kedua, banyak ingat ke Tuhan lebih daripada aryat dan akwan. Ingat Tuhan lebih daripada ingat pada benda aryat. Aryat ni benda lain pada Allah. Akwan benda makhluk. Kita ingat ke Allah lebih banyak daripada ingat benda lain pada Allah, lain pada makhluk. Ingat Tuhan banyak. Dan istiqamah makna yang ketiganya, makna istiqamah makna setiap masa hati duduk dengan Allah dan Tuhan, tiada lupa sama sekali kepada Allah dalam setiap-tiap minit dan jam. Ini makna istiqamah hak tertinggi. Makna dia wasil ilallah, hati dia setiap masa. Ni makna tetap seorang yang duduk dengan Allah. Sebab tu syair kata haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Di mana-mana engkau istiqamah, di mana-mana engkau istiqamah tu, engkau duduk rumah istiqamah Tuhan, engkau duduk sejid istiqamah Tuhan, engkau duduk di pasar istiqamah Tuhan, engkau duduk lenak pun ingat Tuhan, engkau betul dengan Allah Taala. Yuqaddir jawab bagi haitsuma. Yuqaddir jazaa ni haitsuma yuqaddir, nescaya mentakdir bagi engkau Allah oleh Allah. Allah Ta'ala akan takdir, Allah Ta'ala akan hukum, Allah Ta'ala akan putuskan najahan fi ghabiril azman. Tuhan akan putuskan dikau dapat berjaya, dapat kelepasan masa lagi akan datang. Lah ni kita istiqamah dengan ngaji, ingat Tuhan banyak, wa amal semata Allah, lagi akan datang masa 10 lagi akan datang, kita jadi orang berkat, jadi orang alim, jadi orang yang berjaya. Tak? Dan pula masalah karamah ada 2. Ni istiqamah 3 makna. Karamah tu baik 2. Ada karamah haqiqiyah, ada karamah zahirah. Mana dipanggil karamah hak sebenar di sisi ahli tasawuf? Tengok, iaitu seorang dapat silaran hati kepada Allah setiap-tiap masa dan kala kuat dan keadaan seperti firman Allah Taala, fazkuruni azkurkum wala takfuruni washkuruni wala takfuruna. Ayat tambah lagi, fazkuruni, maka hendak ingatlah olehmu akan daku hi hamba-hambaku. Azkurkum, nescaya aku ingat akan kamu. Washkuruli, dan terima kasihlah bagi aku. Wala takfuruni. Ni ayat ni, ingat Tuhan semua. Tuhan takut ingat padamu. Lah dia kata, mu ingat kau sedekah, aku ingat kau sedekah. Tuhan kata, mu ingat kau serta, aku ingat kau serta. Kalau mu ingat kau sedekah, aku ingat kau sedekah. Tu kata adalah dia. Ni orang panggil hakikat ni kan, ni karamah yang sebenar. Bukan nak pada naya, bukan nak terbang tengah udara. Hak ni tak panggil karamah di sisi ahli tasawuf. Ahli tasawuf karamah yang mana? Kemuliaan khilatum pakai diberi oleh Allah, yakni dia boleh duduk dengan Tuhan semua. Tu karamah dia. Adapun karamah zahir mana? Iaitu seorang boleh melayah dan terbang di tengah udara, boleh berjalan di tengah air. Maka ini ulama ahli tasawuf tak panggil karamah sisi mereka. Maka ini yang panggil la'ab as-sabi, orang panggil permainan budak. Sebab tu orang panggil bini bagi Tok Junata, Allah mun terbang, burung boleh terbang bini kata. Boleh jalan tahan, melabur jalan tahan tak ada selai. Orang panggil permainan budak. Hak pesin jalan tah agi Mekah sekelip mata, ahli tasawuf tak panggil karamat di sisinya, orang panggil karamatun zahira. Supaya buat amal ilmu jahat. Bakal ngaji apa ni boleh tubal. Dah. Fak akal ilmu hitam boleh tubal, supaya ahli zahir juga. Ahli nur ataupun orang panggil fak cahaya putih boleh tubal, fak cahaya hitam boleh tubal. Fak sahabat ngaji tubal. Benda ni orang panggil, kalau segi orang baik, orang mukmin, orang panggil karamah. Kalau bagi orang-orang yang jahat, maka orang ni panggil istidrajun, penguat kemarkaan daripada Allah. Boleh tubah juga. Fok mangajingnya, sahabat ngajing. Tubah, jing akik dia boleh tubah. Boleh tubah sebab jing ada sayap. Jing yang boleh pergi dah, buat semua fok tok bomo je kecek ni. Ayah hantar jing yang tubah sana. Mu tengok bakak tu ada apa, hang tahu kunun jus ta. Ambil si pinggir aku, mai tengok bini. Tengok si pinggir, jing yo gira pom.
Dia tengok di bakok nu gapo dia. Rumah dia motor dah gapo. Dia main royak. Gini. Jing ya tu bagi. Bukan ya gi jing ya duk sobat tu ginya. Demo tu rumah ya bagai dah timbel tu. Bagai duk tuju tu. Demo buat gapo? Buat dengan tanah ke apa? Tanah kubur. Lepas tu demo mik ke apa ngana boleh buat patung-patung dan mik patung saat ni tu ikat. Lepas tu gi kamuh di kubur. Ni orang buat nak mati ni saya ni kadang-kadang bekak perut. Kalau amal lebek ni golek ke seorang kena bek ni nak bekak perut. Bekak dah. Bawa bekak perut siapa mati. Kalau tak kena bomo golek ke nak mati. Dia mau buat patung kita, bek kain baju kita baruk. Lepas tu dia mau pergi kamuh di kubur. Golek ke penyakit bek ni nak kena bek ni nak jadi kembung perut. Lagi pula bekak perut sikit pergi pocok di hospital tu bek ai pun tak hingga. Ni kena beringat dah. Kau dah tu dulu kan mereka kata wallahu alam. Tu lihat ni lah.